Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Jadi kita doalah sama-sama musibah yang menimpa saudara kita di Pahang, Pahang Munteruk, Pahang, kemudian di Shah Alam, Kelang. Ini kita masih lagi di bab sabar, betul tuan-tuan. Kita masih lagi di bab sabar. Kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita, tuan-tuan. Dan kalau ikut kaji cuaca, tuan-tuan, belum tentulah tepat. Tapi menurut kaji cuaca, kita kena bersedia. Perak, Kedah, belah utara pula ni, dia nak main hujan lebat. Tapi apa yang kita tengok, tuan-tuan, di Shah Alam, Kelang, Hulu Langat, Allahu Akbar, dahsyat tuan-tuan. Saya tengok ada satu orang tu pengusaha ayam. Ayam dia 20,000 mati serentak. Ayam daging, tuan-tuan. Ayam dah lah tengah mahal sekarang, tuan-tuan. Kita katalah sekok RM15, tuan-tuan. Lah ni lebih dah. Sekok RM10 lah kita kata, tuan-tuan. Dia sebab dia penternak kan. 20,000 mati serentak. Tengok dia ambil gambar. Kalau dia kata kalau tak boleh bagi bantuan pun, dia kata hantar lori je nak buang bangkai tu. 20,000 mati serentak. Kalau sekok RM10, tuan-tuan. Lah ni sekok pun mahal dah, tuan-tuan. Ayam mahal. Lah ni sekilo RM9 lebih. Dia kalau sekok RM10, dia rugi RM200,000. Belum kira barang lain yang rosak. Ayam saja RM200,000. Ada satu tu saya tengok di Hulu Langat. Rumah kampung macam kita tu kan. Rumah kampung mahal, tuan-tuan. Kayu kan mahal lah ni nak buat. Rumah kayu lebih mahal daripada rumah batu sekarang ni lah. Kayu mahal. Lawa rumah dia, tuan-tuan, di Hulu Langat. Datang banjir, tinggal tangga ya, tangga batu tu. Yang lain dia bawa habis. Saya ingat nilai rumah tu mungkin ratus ribu, tuan-tuan. Nilai rumah tu dan barang dalam dia. Habis langsung. Ada seorang artis tu nama Abius. Dia buat teratak dia lah. 90% siap. Datang banjir, habis semua bawa. Kereta-kereta, tuan-tuan, macam mana yang kena apa? Banjir kan, bencana alam. Bencana alam ni saya tak pastilah, tuan-tuan. Setakat yang saya tahu, bencana alam ni insurans tak cover. Yang saya tahulah. Saya tak tahulah macam mana kan, kok ada insurans yang cover. Bayangkan kereta yang rosak, tuan-tuan. Banyak kereta yang rosak. Yang total loss pun banyak. Habis terus. Kira dia pun rugi, tuan-tuan, ratus ribu. Malah yang sedihnya ada yang mati pun ada kan, meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapat pahala syahid, meninggal lemah, tuan-tuan. Lah ni saya tengok yang terbaru pula di Pahang Mentakap. Rumah 2 tingkat pun sampai ke bumbung, tuan-tuan. Rumah taman 2 tingkat, air sampai ke bumbung. Saya tengok di Shah Alam tu, tuan-tuan, ada berapa ramai yang air dia terlalu cepat, tuan-tuan. Dia pertama terlalu cepat, yang kedua tak sangka. Orang tak sangka. Allah, dahsyat, tuan-tuan. Kesian ada yang sakit dan sebagainya kan. Ada yang punya banyak keluarga, tuan-tuan, duduk di atas bumbung 24 jam atas bumbung. Tapi saya tengok menarik, tuan-tuan, banyak bot-bot daripada Kedah mai, tuan-tuan. Daripada Kedah tu banyak dia pun bawa truk bawa ke sana. Sebab apa, dulu masa banjir di Kedah tu, ingat baru ni kan banjir kan. Banyak daripada Selangor datang. Banyak orang-orang ni je. Orang-orang apa? Orang awam, tuan-tuan, yang ada kemampuan ada bot nelayan ni, dia pun ni lah, tuan-tuan, ambil inisiatif. Sebab bot tu penting, tuan-tuan, nak tolong orang yang terperangkap atas bumbung. Yang terperangkap ni bukan sikit, ratus ribu, tuan-tuan.
Nak harap pada semata-mata kerajaan tuan-tuan tak mampu tuan-tuan. Jadi sebab tu bila jadi musibah semua kena berganding bahu tuan-tuan. Ada orang dia salahkan orang betul tak? Salahkan ni bomba salah, APM salah. Tuan-tuan dah tak tercover tuan-tuan. Kita sepatutnya sama-sama umat Islam tolong tuan-tuan. Sama-sama, bukan duk tengok aje duk main WhatsApp, Facebook. Kata kau ni, betul tak? Macam-macam ni semua golongan yang buat dosa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ramai saya tengok dahsyatlah tuan-tuan. Saya pun Allah sedihlah tuan-tuan tengok apa yang menimpa saudara Islam kita di sana tuan-tuan. Dan saya ingat kerugian ni pun memang ratus ribu. Yang ni kalau keseluruhan ni mungkin ratus juta lah tuan-tuan rugi kalau keseluruhannya lah. Ada rumah yang runtuh pun ada. Saya tengok ada taman tu tebing dia dah habis dah tuan-tuan. Tunggu nak runtuh dia apa, tebing tu dah habis, ayak makan. Jadi ini satu musibah yang cukup berat tuan-tuan. Dan masalah lagi tuan-tuan, datang pula golongan apa ustaz-ustaz. Nak panggil ustaz pun tak patut lah tuan-tuan. Hak anti vaksin ni tuan-tuan. Saya nak panggil ustaz pun susah lah tuan-tuan. Kalau golongan yang bawa masalah ke dalam masyarakat. Jadi depa hak anti vaksin ni ambil peluang. Inilah bala daripada Allah sebab semayang apa? Jarak. Ini tak reti tuan-tuan. Kenapa saya tak reti? 1971 banjir lagi dahsyat. Kan tuan-tuan tahu? Mak mentua saya duduk di Merbau Sempak. Merbau Sempak tak naik ayak pun. Tapi 1971 Merbau Sempak pun naik ayak tuan-tuan. 1971 punya banjir lebih dahsyat daripada apa yang berlaku 1971. Kalau kita baca sejarah kita tahu musibah tuan-tuan. Kita bukan Tuhan, kita mana tahu tuan-tuan, mana bala, mana ujian, mana kita tahu. Ni kelompok tuan-tuan yang bercakap seolah-olah dia Tuhan. Bukan tuan-tuan, bukan masa tu tuan-tuan. Masa kita tolong bila umat Islam ditimpa musibah, kita tolong. Bukan kita menyalahkan orang. Menyalahkan dia. Kita tak buat apa pun. Ini bahaya tuan-tuan. Kelompok yang nampak macam bijak, tapi golongan ni golongan yang merosak tuan-tuan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 hadis akhir zaman, dia ada sebut, idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlukuhum. Apabila seorang lelaki mengatakan manusia dah binasa, dialah yang paling binasa. Jaga-jaga mana-mana ustaz yang duk menyalahkan jabatan, menyalahkan fatwa, menyalahkan masjid, menyalahkan KKM tuan-tuan. Dia inilah yang paling celaka, yang paling binasa tuan-tuan. Ketika mana kita susah payah tuan-tuan nak tolong orang, dia duk berteori tuan-tuan. Dia duk berangan. Dia tak buat apa pun. Dia sebut macam ni. La haula wala quwwata illa billah. Ni bahaya tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu musibah kita tengok. Kita masih lagi di dalam bab sabar tuan-tuan. Kita harap Allah Taala berikan mereka kesabaran tuan-tuan. Kemudian kita pun berjaga-jaga tuan-tuan. Itu mereka diuji. Ingat sampai masa kita pula akan diuji. Betul tak? Kita pula akan diuji. Jadi tuan-tuan, sebelum tu tuan-tuan, ada yang mati 10 orang tu. Tahu kan? 10 orang mati tu. Kita tengok berita kan. Sedih itu daripada Kelang. Allah, yang tu pun sebelum waktu depa punca kereta rosak tu sebab masuk ayak lah. Masuk ayak. Tuan-tuan kalau naik kereta nak kedah ayak, tuan-tuan kena tahu kat mana air flow tuan-tuan. Air masuk kan. Kan enjin dia ada sedut angin tu. Dia bukan exhaust tuan-tuan. Exhaust tak ada masalah. Exhaust dia tendang air, dia tendang apa? Dia tendang angin. Tuan-tuan exhaust tenggelam pun tak apa. Cuma jangan lepas minyak tuan-tuan, lepas minyak ayak masuk Tapi yang bahaya tu air flow tuan, air flow. Air flow tu maksud dia di dalam enjin tu dia sedut udara. Biasanya kat atas enjin. Tapi ada setengah kereta dia sedut angin daripada bawah. Itu bahaya tu. Tuan-tuan masuk ayak, dia sedut ayak masuk ke kereta, habis terus lah. Jadi kalau tuan-tuan punya air flow tuan-tuan di atas, macam Alza, Vios, Myvi, dia air flow dia di atas. Jadi dia boleh berjalan redah ayak tuan-tuan, boleh. Tapi bila redah ayak tu jangan lepas ada minyak. Lepas minyak ayak masuk. Baik, jadi kita tengok yang meninggal sampai 10 orang tu kan, Allah, kesian tuan-tuan. Kita pun tak, saya pun tak dapat bayang tuan-tuan. Sebab di insiden tu tak jauh, saya pun berbalik pada Kuala Lumpur. Saya balik 16 hari bulan. Insiden tu saya balik 15. Insiden tu 17. Yang mati 10 orang tu kan. Jalan tu pun saya duk guna juga tuan-tuan. Jalan yang di insiden tu. Dia cerita depa ni tuan-tuan. Saya bukan apa, saya terbayang kalau saya di tempat ayah dia tu. Kan ayah tak mati.
Ayah tak mati dengan anak nombor 3. Anak nombor 3 tak ikut. Depa sekeluarga ni daripada Kelang pergi ke apa? Tuan-tuan bayangkanlah, dalam kereta Wira naik 10 orang. Tuan-tuan agak-agak orang senang ke orang biasa, sederhana tuan-tuan? Sederhana lah tuan-tuan. Tak apa kita kata orang yang bukan berada lah tuan-tuan, mungkin orang susah lah. Kalau orang kaya 10 orang, dia takkan sumbat dalam Wira. Ada orang duduk salah kan, betul tak kan? Apalah naik Wira 10 orang. Kalau dia kaya, dia pun tak naik lagu tu, betul tak? Kalau dia kaya, dia pun beli Velfire, betul tak? Estima ke, Alphard ke. Ni golongan yang suka menyalahkan orang ni susah tuan-tuan. Tak ada langsung simpati. Bahaya orang yang tidak ada rahmat dalam hati dia. Orang yang tak ada rahmat dalam hati dia tuan-tuan, tak kira ada sekalipun dia ustaz, duk salahkan kawan ni, salah kawan ni, bahaya. Itu ciri-ciri ahli neraka tuan-tuan. Orang yang tidak ada rahmat dalam hati dia pada orang yang lain. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia naik 10 orang kereta Wira. Kereta Wira kereta lama, 10 orang tuan-tuan, daripada Kelang ke Melaka. Sebab nak pergi kenduri kahwin. Saya dengar yang tu pun sedih dah. 10 orang sumbat dalam Wira tu. Yalah nak pergi kenduri kahwin kan. Lepas tu ada baby 10 bulan. Baby 10 bulan. Kemudian ada anak 3 tahun. Yang paling dewasa pun 17 tahun. Yang paling tua pun 17 tahun. Yang lain bawah lagi lah, 17, 15, bawah itulah 14. Muda-muda tu anak dia. Kesian tu ada baby tuan-tuan, tak pernah pergi Melaka. Ada gambar mereka pun pergi kenduri Melaka, balik-balik nak balik ke Kelang. Kereta mereka rosak, disusuk keluar ke Kelana Jaya, ke mana? Subang, Kuantan, susur tu. Kereta rosak sebab masuk air mula nak banjir masa tu. Jadi bila kereta rosak tuan-tuan, hujan pula masa tu. Ada orang kadang-kadang marah, apa punya ayah ni golongan tuan-tuan, bahaya. Patutnya bagilah anak bini duduk kat luar tuan-tuan, mana nak tahu, betul tak? Kemudian masa tu hujan, dah lah hujan, ada anak kecil. Kalau kita pun mungkin suruh duduk dalam kereta, betul tak? Tengah hujan, ada anak bayi 10 bulan pula, masa tu tengah hujan. Sebab tu jaga-jaga dengan orang yang suka menyalahkan orang tanpa berfikir panjang. Jadi tuan-tuan, dia pun suruh anak bini dia duduk dalam kereta. Ada berapa orang? Ada 9 lah. Patutnya 10. Anak 8 lah, suami isteri 2, 10 kan. Tapi suami duduk kat luar. Kereta dia tengah repair. Jadi pomen duduk tengah repair, bukan duduk tengah jalan, duduk tepi jalan tuan-tuan. Dia panggil lorong kecemasan tu kan. Duduk kat tepi tu. Tengah-tengah duduk trailer tuan-tuan. Trailer besar. Trailer ni pun dia bawa anak kecil juga dengan isteri dia. Nampak macam orang Melayu lah tuan-tuan, rasanya lah, nampak gaya dia. Dia ada anak kecil 2 dengan isteri dia, naik trailer besar tu, bawa pasir. Bukan lori pasir kita ni, trailer besar. Tengah-tengah hujan, dia hilang kawalan. Dia langgak 3 biji kereta. Yang paling teruk kereta tu, tuan-tuan tengok kereta tu jadi apa? Rapat terus tuan-tuan, penyek terus. Bayangkan dalam kereta tu ada 9 orang dengan bayi 10 bulan, dengan kanak-kanak 3 tahun, rapat. Dah tu duduk bawah lori pula tu. Yang pomen tu teruk lah, pomen tu kan dia kena langgak terus. Ayah dia tak kena. Tuan-tuan, kalaulah kita bayangkanlah tuan-tuan, kita di tempat ayah dia tuan-tuan, ayah dia tu, tak boleh bayang tuan-tuan. Orang yang rakam tu pun menangis tuan-tuan. Orang yang rakam tu pun menangis. Bayangkan anak bini dia. Bini dia dengan 8 anak dia dalam kereta yang rapat habis. Penyek tuan-tuan macam tu. Kita tengok pun macam tak ada harapan dah tuan-tuan. Oh dahsyat tuan-tuan. Yang orang yang rakam tu bukan apa, dia laki tu datang kat dia, ayah adalah. Ayah dia datang, ayah dia kata apa? Kata tolong ada anak dia, suami isteri dia dengan 8 anak dia dalam kereta tu. Oh dahsyat tuan-tuan. Dia duduk ulang itu je. Isteri dia dengan 8 anak dia dalam kereta, isteri dia dengan 8 anak dia dalam kereta. Oh tak boleh fikir tuan-tuan. Mati semua tuan-tuan. 9 sekali hilang tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan. Ini antara yang dahsyat dah. Dan Menteri mengucapkan takziah. Ramai orang ucap takziah tuan-tuan.
8 orang sekali, 9 tanam pun dalam satu liang lahat. Saya tengok video tu, Allah, meleleh mata lah tuan-tuan. Video waktu dia kebumikan, betul tak? Kebumikan, yang tinggal ayah dia dengan anak dia 15, anak nombor 3 dia. Yang tu, yang hak lain habis semua. Tanam satu liang, hilang 9 keluarga serentak. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya termenung kalau saya di tempat ayah dia, mampu ke? Betul tak? Kalau kita di tempat dia, mampu ke? Sebab tu tuan-tuan, saya bukan apa saya sebut cerita lagu ni, sebab kita mengaji ni tuan-tuan. Mengaji ni bukan kita main masjid mengaji, lepas tu kita balik, nanti kita mengaji, kita balik. No, mengaji ni isu kehidupan tuan-tuan, yang ada di sekeliling ni tuan-tuan. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu dalam kehidupan kita, practicality dia tuan-tuan. Itulah makna kehidupan, itulah makna pengajian. Kita menghidupkan ilmu tuan-tuan dalam kehidupan. Sebab tu penting kita tengok di sekeliling kita dan kita perhatikan tuan-tuan. Kalau kita di tempat dia macam mana lah tuan-tuan. Saya tengok, tak tahu nak kata lah tuan-tuan betapa remuknya. Cuma saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan mereka sekeluarga di syurga. Itu je, itulah doa saya tuan-tuan. Allah Ta'ala uji dengan ujian yang berat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas dengan apa? Lagi besar ujian, lagi besar pahala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesabaran dan kelapangan, dan disebabkan musibah ni Allah Ta'ala himpunkan mereka di syurga Firdaus. Mudah-mudahan tuan-tuan. Dan anak-anak pula yang kecil mati sebelum baliag, ijma' ulama ahli syurga. Anak-anak yang mati belum baliag, ijma' ulama ahli syurga. Dan boleh memberi syafaat pada mak ayah dia. Baik tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kita tengok dunia ni, saya dah sebut kat tuan-tuan, hidup itu adalah kesabaran, dan kesabaran tu kehidupan tuan-tuan. Nama je hidup kena sabar tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Nama je hidup. Tuan-tuan nak apa-apa pun tuan-tuan kena sabar. Bila kita tengok itu musibah yang menimpa mereka, ingat sampai satu ketika musibah tu akan mai kat kita. Tu kena ingat tu. Jangan kita kata tu depa kena, aku tak kena. Jangan. Jangan. Kadang-kadang musibah tu mai dalam keadaan kita tak sangka. Musibah mesti mai. Dalam Quran sebut, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna dia? Pastilah, pasti, tak ada lari lah, kami akan menguji kamu syai'in minal khawf, dengan perasaan takut. Betul lah, hidup ni kadang-kadang takut. Takut kena buang kerja lah, takut gaji tak cukup lah, takut apa dengan apa bala bencana lah, musibah, takut tu. Tu ujian tu, takut. Bisyai'in minal khawf wal ju', kekurangan makanan. Tengok saudara kita tuan-tuan diuji lah, yang berada di Shah Alam tu diuji tuan-tuan, duduk atas bumbung mana ada makan. Walaupun gaji banyak tuan-tuan, nak pergi ambil duit lagu mana? Duduk atas bumbung, kelaparan. Satu ketika duit banyak, duit pun tak laku tuan-tuan. Kalau jadi peperangan tuan-tuan, kita ada duit berapa puluh juta pun tak laku tuan-tuan. Kalau barang habis semua kena bom, duit yang berjuta pun tak laku. Ingat, walju, jangan kita fikir dalam bank ada sejuta takkan lapang. Jangan. Kena bank tu bankrupt, habis tu kita punya duit. Baik, kemudian tuan-tuan, walaqsim walju, kelaparan. Kemudian walaqsim minal amwal, kurang duit. Saya yakin tuan-tuan, kita pernah satu ketika dalam hidup kita rasa duit tak cukup. Betul tuan-tuan. Tapi saya tak tahulah kok tuan-tuan memang daripada dulu kaya tuan-tuan, tak pernah tak cukup duit duit banyak. Saya tak tahulah tuan-tuan kaya lah lagu tu. Tapi kalau saya tuan-tuan, ada ketika saya rasa duit tak cukup, saya pun rasa pusing tuan-tuan. Pusing duit tak cukup. Betul tak? Rasa pusing. Biasa tuan-tuan. Bukan kita, semua orang rasa. Jangan kita bila rasa kurang duit, dalam dunia ni aku seorang yang kurang duit. Silap. Ramai orang kurang duit. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat, dan kematian. Ingat,
Satu ketika kita akan merasai kematian orang yang kita sayang. Itu tak boleh lari ya. Kalau kita tak kehilangan anak, mungkin kita kehilangan isteri atau suami, betul tak? Kalau boleh suami tak mau, isteri pergi dulu. Isteri tak mau, suami pergi dulu. Tapi akan datang satu ketika salah satu pergi dulu. Tak boleh elak lah. Nangislah lagu mana pun, itulah hukum alam yang pasti akan berlaku, tuan-tuan. Wabashiris sabirin, itu ayat Quran sebut, tuan-tuan. Wathamarat, dan kekurangan tanaman. Tuan-tuan tanam padi, tanam sawit, kadang-kadang harga sawit jatuh, betul tak, tuan-tuan? Dulu sampai 200 lebih, betul tuan-tuan? Pening kepala orang yang sawit. Walaupun sawit bertantan 200 lebih, tuan-tuan, teruk. Tapi alhamdulillah lah ni mahal sikit, betul tak? Kita harap berkekalan lah mahal tu. Kesian kat para petani, tuan-tuan. Nampak? Kadang-kadang buat padi tak jadi dan sebagainya. Kata Allah Azza wa Jal, wabashiris sabirin, berilah khabar gembira pada orang yang sabar. Ni bab kita sabar ni. Apa itu sabar? Saya pernah sebut kat tuan-tuan. Sabar ni bukan makna kita tak sedih. Bukan makna sabar ni kita tak kecewa. Bukan makna sabar ni kita tak marah. Bukan makna sabar ni kita tak perasaan kita tertekan, bukan. Sabar ni makna dia, sedih tu ada, kecewa tu ada, perasaan yang duka cita yang bersangatan tu ada. Tapi sabar tu menahan diri daripada melakukan perkara yang berdosa. Itu sabar. Sedih lagu mana pun janganlah sampai kita maki hamun takdir, ya tak? Sedih lagu mana pun janganlah sampai kita meninggalkan kewajipan. Kena bala tak mau sembahyang, betul tak? Malas sembahyang. Jangan sampai macam tu. Macam mana pun kita diuji, tahan diri kita daripada melakukan perkara yang Allah Ta'ala haram, perkara yang Allah Ta'ala larang. Itulah sabar. Jadi kata Allah, beri khabar gembira pada orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar ni? Alladzina idza asabatuhum musibatun, golongan yang bila ditimpa musibah. Musibah ni banyak, tuan-tuan. Tak kena banjir, kena sakit, betul tak? Tak kena sakit, duit kurang. Tak duit kurang, mungkin anak tak berjaya, mungkin anak terlibat dengan jenayah. Itu mau ujian, tuan-tuan. Bila ditimpa ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, kena yang musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita kena musibah apa-apa, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita dah silap, tuan-tuan. Kita bila mati je inna lillahi, betul tak? Kalau tak mati, kalau kita ada kata ni kawan aksiden, aksiden, inna lillahi, weh dia tak mati lagi lah. Memanglah dia tak mati lagi. Bukan makna inna lillahi tu dia mati. Inna lillahi ni apa-apa musibah, baru beli handset, masuk dalam lubang tandas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul itu cara dia, tuan-tuan. Bukan makna mati, tuan-tuan. Jadi apa makna inna lillahi? Inna, sesungguhnya kita, lillah, milik Allah. Ingat, sesungguhnya kita, harta kita, anak kita, segala benda yang kita ada ni, kejayaan, kemewahan, semua milik Allah. Ingat tu. Kita ada apa-apa kemewahan, itu semua milik Allah. Ni anggota badan yang ada kat kita, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali pada Allah. Betul tak? Semua akan kembali pada Allah. Kaya lagu mana pun tak pernah sakit, tapi sekali mati habis semua terus. Betul tak? Habis terus semua. Kaya tak pernah sakit pun, hidup senang, tapi sekali mati habis semua. Habis semua. Yang ada waris yang dapat. Baik, tuan-tuan, tak apa, tuan-tuan. Ini sedikit kita panggil, kita tengok apa yang berlaku, dan kita bersedialah, tuan-tuan. Ni nak hujan ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan selamatlah kita, tuan-tuan, di utara ni. Kita pun tak tahu kalau na'uzubillah, kalau tambatan banjir di Halak Ponsu, Krian tu kan, kalau pecah, kacau juga kita, tuan-tuan. Dan na'uzubillah, tuan-tuan, siapa tahu dulu pernah hujan lebat penuh Bukit Merah, betul tak? Penuh Bukit Merah. Kita mau pakat risau, takut pecah. Kalau pecah Bukit Merah, tuan-tuan, akan jadi banjir yang tuan-tuan tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok. Sebab kolam Bukit Merah tu lama lah. Saya ingat tuan-tuan lahir ada belum kolam Bukit Merah tu? Ada dah, British buat dulu. British buat. Sama dengan kat Padang Lalang yang ayak masuk tu kan, tak silap saya British juga buat tu. Yang kat Padang Lalang tu kan, yang bawah sungai,
atas ayat lalu. Saya ingat saya itu pun British buat. Sama yang parit belakang ni British buat. Sama dah lah tuan-tuan. Kalau takdir Allah pecah, na'udzubillah tuan-tuan. Pecah tu na'udzubillah, haru kita tuan-tuan. Tapi ingat tuan-tuan, hujan tu akan mai, pasti akan mai. Tak hari ni, esok, tak esok, lusa, bila-bila dia akan mai, sabarlah. Baik tuan-tuan. Jadi kita tengok hadis kita malam ni tuan-tuan. Kita berhenti di hadis yang ke-50 bab sabar. Masih lagi di bab sabar. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hadis ni daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhi al-Hur bin Qais. Telah datang Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn ni dia datang ke Madinah. Fanazala ala akhihi ibni akhi al-Hur bin Qais. Dia datang dekat anak saudara dia. Dia mai Madinah, dia jadi tetamu kepada anak saudara dia yang bernama Al-Hur bin Qais. Uyainah mai ke Madinah, jumpa anak saudara dia Al-Hur bin Qais. Wa kana min an-nafr alladhi yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Al-Hur bin Qais ni seorang lelaki yang mana rapat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masa ni Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar menjadi khalifah di kota Madinah. Dan Al-Hur bin Qais ni dia rapat, orang yang Sayyidina Umar jadikan teman rapat lah untuk membincang soal urusan negara. Wa kana al-qurra, dan Al-Hur bin Qais ni pula dia seorang yang pandai baca Quran dan alim tentang Quran. Ini pengajaran tuan-tuan. Mana-mana pemimpin, tak kira lah di mana-mana pun, pastikan teman rapat dia adalah para ulama. Dia tak boleh asing tuan-tuan. Al-umara wal ulama, pemimpin dan ulama. Nah, sebab tu Sayyidina Umar ni pun ulama, orang alim besar, tapi dia tak memadai seorang, kena ramai. Kena ramai tuan-tuan. Dia panggil syura kan, mesti ada sama. Mana-mana pemimpin negara kalau nak jadi hebat, mesti ada di keliling dia tu, mesti ramai, kebanyakannya orang yang ada ilmu agama, orang yang takutkan Allah, orang yang beriman dan bertakwa. Malangnya tuan-tuan, kalau mana-mana negara yang duk keliling dia kaki pengampu, kacau tuan-tuan. Duk mengampu nak projek, ini haru tuan-tuan. Baik, mesti ulama. Kemudian ashab majlisi Umar radhiyallahu an. Dan dia ni saya sebut tadi, Al-Hur bin Qais ni sahabat Sayyidina Umar, sahabat yang menjadi majlis perbincangan dengan apa? Khalifah. Kalau kita ni macam majlis presiden lah tuan-tuan, majlis Perdana Menteri. Kalau orang Perdana Menteri nak berbincang dengan dia, ataupun setiausaha sulit Perdana Menteri, itulah. Yang ni dia orang yang rapat dengan Sayyidina Umar untuk bincang, wa musyawaratihi, untuk bincang soal-soal pentadbiran negara. Kuhulan kanu au syubbanan. Jadi orang yang rapat dengan Sayyidina Umar ni, yang dibawa bincang ni, semua ulama-ulama, orang yang alim-alim, sama ada tua ataupun muda. Salah seorangnya itu Al-Hur bin Qais. Walaupun dia muda, tapi dia alim, qurra, pandai baca Quran. Kemudian faqala Uyainah li ibni akhihi. Jadi Uyainah ni dia datang daripada luar, mai ke Madinah, duduk dengan anak saudara dia yang rapat dengan Sayyidina Umar. Masa tu Sayyidina Umar adalah khalifah. Jadi Uyainah pun berkata kat anak saudara dia, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir fasta'dhan li alaih." Engkau mempunyai kedudukan yang baik di sisi khalifah. Minta izinlah aku nak jumpa dia. Jadi dia nak jumpa Sayyidina Umar. Dan tuan-tuan kena tahu, Sayyidina Umar masa ni memerintah dunia tuan-tuan hampir 1/3. Sebab Sayyidina Umar mengalahkan Parsi, mengalahkan Rom. Rom dan Parsi adalah kuasa dunia dah beratus tahun. Hatta pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rom dan Parsi kuasa dunia paling kuat.
Seluruh dunia takut dengan Rom dan Parsi. Kadang-kadang Rom mengalahkan Parsi, kadang-kadang Parsi mengalahkan Rom. Hatta ketika mana wafatnya Nabi SAW, Rom dan Parsi masih kuasa dunia. Rom dan Parsi masih kuat. Maka zaman Sayyidina Abu Bakar pun Rom dan Parsi masih lagi kuat. Tapi pada zaman Sayyidina Umar, Rom dan Parsi hancur, tuan-tuan. Jatuh, tuan-tuan, dikalahkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rom kalah, tuan-tuan. Rom kalah, Parsi kalah. Masa zaman Sayyidina Umar, Islam kuasa nombor 1 dunia. Sekarang ni orang tengok Amerika, China dengan Rusia kan, Rusia. Tiga ni lah orang duk nampak. Tak tahu mana paling kuat. Mungkin Amerika. Tapi Amerika ekonomi dia paling kuat lah. Kita tengok senjata pun canggih lah, tuan-tuan. Orang tengok. Tapi kalau zaman ni Sayyidina Umar pemimpin nombor 1 dunia. Dunia takut dengan gementar, tuan-tuan, dengan kehebatan negara Islam. Jadi Sayyidina Umar pemimpin nombor 1. Jadi Uyainah ni nak jumpa Sayyidina Umar melalui anak saudara dia. Minta lah kat Sayyidina Umar, aku nak jumpa dia. Baik. Fasta'zana fa'adina lahu Umar. Maka pun diminta izin pada Al-Hur bin Qais, minta izin pada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun izinkanlah. Jumpa secara personal ni. Bukan jumpa macam biasa macam ni, tuan-tuan. Jumpa secara personal. Nak cakap benda penting. Kalau nak jumpa biasa ni, boleh jumpa Sayyidina Umar ni, tuan-tuan. Dia punya mana ada pengawal. Hatta dia pun tidur, tuan-tuan, di bawah pokok Sayyidina Umar. Sebab tu ada satu syair yang memuji Sayyidina Umar kan. Adilnya Sayyidina Umar ni. Yang mana Sayyidina Umar ni, ketika mana Hurmuzan datang. Hurmuzan ni pemimpin Parsi, kemudian dia masuk Islam. Dia datang, dia kena tawan. Dia ni antara pemimpin gubernur Parsi yang dikalahkan dan ditawan, dibawa ke kota Madinah. Bila dia bawa Hurmuzan datang ke Madinah, putera Islam tangkap dia. Hurmuzan ni pakai baju kebesaran Parsi lah. Sebab dia panglima perang dan dia pemimpin Parsi, antara salah seorang pemimpin Parsi yang besar. Sampai di kota Madinah, cari Sayyidina Umar. Hurmuzan duk cari mana Sayyidina Umar ni, sebab kerajaan yang telah mengalahkan Parsi. Jadi nak tengok mana istana dia, mana istana Sayyidina Umar, mana Sayyidina Umar, bagaimana pakaian dia. Duk cari-cari sampai di bawah pokok. Orang kata, mana Amirul Mukminin? Orang tunjuk tu bawah pokok, tuan-tuan, tengah tidur bawah pokok kurma, di atas pelepah kurma. Bila datang ya orang kejut Sayyidina Umar pun bangun. Tak ada pengawal pun tak ada. Seorang-seorang dia, tuan-tuan. Seorang-seorang pemimpin nombor 1 dunia tidur bawah pohon kurma, pengawal pun tak ada. Dia ada satu syair Hurmuzan puji Sayyidina Umar. Terkejut Hurmuzan. Depa ni istana hebat-hebat dengan penuh emas di singgah sana. Tiba-tiba dikalahkan oleh pemimpin yang tidur bawah pokok kurma, pengawal pun tak ada, di atas pelepah kurma. Bila Sayyidina Umar bangun, kesan pelepah kurma ada di badan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian bila Hurmuzan tengok Sayyidina Umar, Hurmuzan kata, hakamta adalta aminta fanimta rasikhal bal. Itu sedap, tuan-tuan, bahasa dia, bahasa Arab. Dia kata apa? Hakamta. Dia kata kat Sayyidina Umar, hang memerintah adalta, dengan penuh keadilan, fa aminta, dan kamu rasa aman. Ialah pemimpin, kalau dia adil, rakyat sayang, betul tak? Jadi tidur bawah pokok tak apa. Kalau pemimpin yang tak adil tidur bawah pokok, rakyat tengok, rakyat katuk, betul tak? Orang banjir pergi berjalan kat Iran contohnya lah. Contohnya lah. Orang banjir duduk berjalan merata, tuan-tuan. Contohnya lah. Kalau ada pemimpin lagu tu, tuan-tuan, orang tengok tidur bawah pokok, tuan-tuan, orang katuk, betul tak? Orang tak puas hati, projek bagi kat kroni. Tak kira lah siapa-siapa, tuan-tuan. Projek bagi kat kroni, yang kroni tak dapat. Bantuan bagi pada orang yang sama dengan dia, yang bukan sama dia tak bagi. Padahal mana boleh, bantuan kena bagi semua rakyat, tak kira daripada mana-mana parti pun. Tiba-tiba ada pilih bulu. Ini salah, ini zalim, tuan-tuan. Tak kira parti mana yang buat lagu tu, ini zalim, salah. Jadi kalau ada pemimpin yang lagu tu, tuan-tuan, tidur bawah pokok, tunggu lagi rakyat, tuan-tuan.
Mau orang kata Sayyidina Umar tuan-tuan tidur seorang-seorang buah pokok. Itu kata Hurmuzan, hakam ta adal ta, hang memerintah hang adil, amin ta dan aman. Tak ada orang nak marah. Yang cakap ni bukan orang Islam, pemimpin Parsi, dan dia bukan Islam. Kemudian dia kata apa? Fanim ta rasikhal bal, dan hang tidur bawah pokok ni tak ada pengawal, rasikhal bal, fikiran tenang, betul tak? Lapang, jiwa tenang, pasal rakyat semua sayang. Adil tuan-tuan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kalau ikutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim, yang mana Rasulullah pernah sebut, dia ada dah, Rasulullah nampak pemerintahan setelah wafatnya Nabi SAW. Rasulullah tidur, Rasulullah mimpi. Dan tuan-tuan, mimpi Nabi ni benar tuan-tuan. Mimpi kita banyak tak betul tuan-tuan. Mimpi Nabi ni benar. Nabi mimpi, Nabi tengok setelah hanya kewafatan Nabi SAW, Rasulullah tengok, Rasulullah apa? Rasulullah ada satu perigi, Rasulullah cedok air dalam tu, bagi kepada gembala makan, kepada orang ambil air lah, dan gembala-gembala kambing ambil air dia untuk minum. Lepas Rasulullah bagi kat Sayyidina Abu Bakar. Masa setelah Rasulullah wafat, pemerintahan akan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, aku melihat sukarnya Sayyidina Abu Bakar untuk mengangkat air di dalam pergi, beri kepada orang yang datang lah, gembala kambing dan sebagainya. Sebab pada zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun tu banyak pemberontakan, murtad tuan-tuan, murtad, kan tak bayar zakat. Golongan-golongan ni lah yang tidak dapat minum telaga di sisi Rasulullah kan. Pada zaman Rasulullah dia beriman, Rasulullah wafat dia jadi kufur sebab dia tak nak bayar zakat. Jadi ketika ini jadi musuh dalam selimut tuan-tuan. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar memerangi musuh dalam selimut yang tak nak bayar zakat, yang murtad, termasuklah Musailamah Al-Kazzab, Sijah Taqlibiyah. Dia bangkit pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Wafatnya Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian gayung tu ataupun nak ambil air dalam pergi tu diserahkan pada Umar. Maka kata Rasulullah, aku tidak ada tengok seorang pun yang sehebat Umar dalam menguruskan, sehingga kan semua para gembala, orang yang datang dapat minum daripada perigi tu. Pada zaman Sayyidina Umar tuan-tuan, paling hebat dalam sejarah umat Islam. Pemimpin paling hebat Sayyidina Umar, paling hebat dalam ni lah, paling berjaya. Kemudian pada zaman yang nombor 2, Sayyidina Osman pun hebat, Sayyidina Ali pun hebat. Tapi kita kata waktu pembukaan tuan-tuan, kejayaan besar-besaran kita tengok pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Antara benda yang masih lagi dia amalkan tuan-tuan pada zaman Sayyidina Umar sampai hari ini adalah gaji tuan-tuan. Gaji. Dulu mana ada gaji tuan-tuan? Sayyidina Umar yang perkenalkan sistem gaji. Kepada apa? Kepada tentera dan sebagainya tuan-tuan. Ada sistem gaji. Sampai hari ini kita masih lagi ada sistem gaji yang kita tiru daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Banyak lagi lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang Uyainah ni, dia jumpa Sayyidina Umar. Saya sebut ni Sayyidina Umar ni adil lah tuan-tuan. Malah Sayyidina Umar ni tuan-tuan, pakaian dia tak kurang daripada 10 tampung. Salah seorang daripada isteri Sayyidina Umar tuan-tuan, nama dia Ummu Kulsum bin Ali. Ummu Kulsum binti Ali. Siapa dia Ummu Kulsum binti Ali? Anak Sayyidina Ali tuan-tuan. Sayyidina Ali dengan Fatimah ada anak Hasan Hussein kan. Ada seorang lagi anak dia nama Ummu Kulsum, kahwin dengan Sayyidina Umar. Jarang orang tahu tuan-tuan. Ummu Kulsum binti Ali kahwin dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar koyak baju jahit sendiri. Hebatlah tuan-tuan. Kita baju koyak bini lah tuan-tuan jahit, takkan kita jahit sendiri, tak kurang 10 tampung. Kemudian tuan-tuan, ketika mana pembukaan Baitul Maqdis, sebelum saya habiskan ni tuan-tuan, ketika mana pembukaan Baitul Maqdis, umat Islam berjaya membebaskan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama bebaskan Baitul Maqdis Sayyidina Umar tuan-tuan. Umat Islam yang pertama bebaskan. Pada zaman Sayyidina Umar, Baitul Maqdis dah beratus tahun di bawah Kristian. Sayyidina Umar berjaya bebaskan.
berjaya buka tuan-tuan, fathu, kita buka. Tapi bila dah buka tuan-tuan, dah menang perang, tapi paderi-paderi di situ, orang Kristian tak mau bagi kunci. Kunci Baitul Maqdis tak bagi. Takkan kita nak bagi pecah tuan-tuan? Ni masjid yang mulia, masjid nombor 3 mulia, tuan-tuan tahu kan? Semayang di masjid Baitul Maqdis berapa kali ganda tuan-tuan? Baitul Maqdis, Baitul Maqdis 500 kali ganda. 500 kali ganda banding dengan semayang masjid lain. Semayang di tuan-tuan Baitul Maqdis ni yang mana? Yang kubah kuning tu kah? Ke kubah hijau? Dua-dua tuan-tuan. Ada orang kata naknya termasuk dua-dua. Yang kubah kuning pun dia, tapi yang utama yang kubah hijau yang pudar tu. Itu yang dewan utama dia lah. Dewan utama dia yang kubah hijau, yang Israel korek bawah dia tu. Nak bagi runtuh tuan-tuan, Israel korek kat bawah. Dia sebenarnya Masjid Al-Aqsa tu memang yang kuning tu termasuk, tapi itu bukan dewan utama dia. Bukan bangunan utama, tapi dia termasuk dalam Masjid Al-Aqsa. Yang utama dia jarang kita nampak. Bangunan dia, dinding dia warna putih, dah kusam dah tuan-tuan. Kubah dia warna hijau dah pudar, hijau pudar tuan-tuan. Itulah Masjid Al-Aqsa yang sebenar. Tapi yang kuning tu, Dom As-Sakhar tu, Dom As-Sakhar tu, yang tu termasuk juga Masjid Al-Aqsa, tapi bukan dewan utama dia. Yang dewan utama dia Israel korek bawah dia, bagi hilang piling tuan-tuan. Macam masjid tuan-tuan ni, kita korek bawah dia. Kalau masjid biasa runtuh dah tuan-tuan, tapi hebatnya betul Masjid Al-Aqsa tu tak runtuh tuan-tuan. Itu yang Israel pening tu. Israel nak bagi runtuh sendiri supaya dia tak nampak lah dia buat jahat. Sebab dunia semua tengok tuan-tuan. Itu yang dia tak berani. Seluruh dunia tengok. Itu yang dia gali bawah ni, dia diam. Hilang habis piling dia, tapi tak runtuh-runtuh. Dia nak runtuh tu, dia nak bina Haikal Sulaiman. Tak apalah tuan-tuan. Bila dah berjaya, mereka tak mau serahkan kunci. Kunci Baitul Maqdis tak mau. Takkan kita nak perang. Itu dah di Masjidil Haram, di masjid Tanah Haram kan, Masjid Al-Aqsa, kawasan yang mulia tuan-tuan. Maka orang Yahudi kata, orang Kristian kata, kalau nak kunci ni, kami hanya serah kepada pemimpin hampa punya khalifah. Sebab dalam kitab dia pun sebut macam mana ciri-ciri pemimpin yang akan ambil kunci ni daripada mereka. Dalam kitab dia pun sebut. Dia pun nak tengok betul kitab betul. Dalam kitab sebut macam mana ciri-ciri pemimpin yang akan ambil kunci ni daripada dalam kitab Taurat dia lah. Jadi dia pun kirim surat lebih kurang 1000 km lebih tuan-tuan, kirim kepada Sayyidina Umar di Madinah. Datanglah ke Baitul Maqdis sebab mereka nak serah kunci. Mereka tak mau serah kunci kecuali pada khalifah. Jadi Sayyidina Umar datang dengan hamba dia, naik apa? Naik keldai. Jadi naik tuan-tuan, gilir-gilir. Gilir-gilir tu, naik unta tuan, naik unta, gilir-gilir. Mula-mula Sayyidina Umar naik, dia naik, Sayyidina Umar tarik. Jauh ni tuan-tuan, hampir 1000 km tuan-tuan. Bukan macam RNR kita ni boleh berhenti saat ada kursi urut lagi tuan-tuan. Ini tak tuan-tuan, naik unta 1000 km padang pasir. 2 orang, dia dengan pembantu dia. Ada ketika pembantu dia duduk atas, Sayyidina Umar tarik unta tu. Ada ketika Sayyidina Umar duduk atas, pembantu dia tarik. Ni gila-gila. Padahal dia khalifah. Rom jatuh, Parsi jatuh tuan-tuan, zuhud, baju tenah bertampung tak kurang 10. Yang menariknya, masa nak masuk Baitul Maqdis tu, masa tu giliran pembantu dia duduk kat atas, dia tarik. Kacau tuan-tuan. Tapi yang itulah ciri-ciri yang mereka nampak. Dia pun nak tengok betul tak betul. Dia tarik tuan-tuan dengan baju bertampung tak kurang 10 pada pakaian dia. Dia tarik unta tu, pembantu dia duduk kat atas. Orang ingatkan dia yang atas tu khalifah, rupanya yang tarik itu khalifah. Tak apalah tuan-tuan. Tapi saya menariknya bukan apa, bila dia pakai pakaian dia tampung macam tu, pakaian yang kita tengok lusuh lah tuan-tuan, zuhud. Ada berapa orang sahabat Nabi ni, sebab ini program besar-besaran ni, ini program bersejarah, penyerahan kunci Baitul Maqdis daripada kerajaan dunia dulu, kerajaan Rom, kepada kerajaan Islam. Ini program rasmi kerajaan yang besar-besaran. Tapi pakaian Sayyidina Umar teruk dalam menurut pandangan sebahagian sahabat.
Jadi adalah orang sahabat Amr bin Al-As, Khalid Al-Walid, dia bisik kat Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kalau boleh pakai baju elok sikit. Dia pun minta pakai baju elok sikit, sebab ni program besar-besaran. Tuan-tuan, saya menarik bukan apa Sayyidina Umar kata apa. Kata-kata Sayyidina Umar ni, kalau kita tulis dengan tinta emas, simpan di rumah pun tak memadai, tuan-tuan. Hebat. Bila Sayyidina Umar dengar sahabat, di kalangan sahabat sebut lagu tu, Sayyidina Umar kata, aku tak sangka perkataan ni keluar daripada mulut hampa. Kemudian Sayyidina Umar ungkap satu perkataan yang cukup hebat. Hebat, tuan-tuan. Dan memang betul lah, tuan-tuan, sampai akhir zaman kata-kata itulah yang sebenar-benarnya kita lihat yang berlaku, tuan-tuan. Di sekeliling kita kata-kata tersebut jelas berlaku. Apa kata Sayyidina Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia kerana Islam. Ingat, kita mulia kerana Islam, bukan pasal baju kemas-kemas. Pakaian ni penuh dengan emas, ni penuh dengan apa? Warna-warni. Pangkat penuh paku sampai tak larat nak jalan. Tu kan? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah muliakan kita pasal Islam. Falamma nabtaghil izzah ghaira ma a'azzanallah adallanallah. Bila kita mencari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan kita, yakni selain daripada Islam. Bila kita cari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan kita dengannya, yakni dengan Islam, kita cari cara hidup selain daripada Islam, adzallanallah, Allah akan jadikan kita hina. Zaman Sayyidina Umar, dunia tunduk hormat. Tapi zaman sekarang, tuan-tuan tengok, kalau nak sembang mewah ni, tuan-tuan, nak sembang mewah, tuan-tuan bukan pergi Perancis, bukan pergi Amerika, bukan pergi Rusia, bukan pergi Israel. Tuan-tuan nak sembang mewah, tuan-tuan pergi Dubai, tuan-tuan. Emirat Arab Bersatu. Bangunan paling tinggi di dunia, bukan di Amerika, bukan di Perancis, bukan di Rusia, bukan di China. Bangunan paling tinggi berada di Dubai, kan? Sekarang ni ada lagi tinggi lagi. Yang Dubai tu 868 kot. Burj Khalifa tu kan, lagi tinggi lagi, tuan-tuan. Kingdom Tower tu di Arab Saudi, 1 kilometer dia punya tinggi. Tu naik awan tu lagi tinggi, tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan nak tengok mewah, pergi sana. Kereta mewah ni pakai sad dia, tuan-tuan. Pakai sad. Kalau rosak, saya duduk Qatar sekejap. Qatar dekat dengan Dubai. Beli kereta, tuan-tuan, ribu-ribu. Kalau rosak, letak orang Qatar ni, kereta rosak, pergi beli lain. Dia pun tak kelapak, tuan-tuan, nak repair. Kaya tak kaya tu. Kalau di Dubai tu, di padang pasir tu penuh dengan kereta mewah-mewah, Ferrari, Bentley, Lamborghini, yang mana rakyat dia dah meluat, dia perbiak macam tu ya. Duit banyak. Kita beli kereta Velfire, Allah senyum sampai ke telinga, tuan-tuan. Orang tak pandang lah, tuan-tuan, sana. Velfire orang tak pandang lah, itu teksi ya, tuan-tuan. Tak percaya pergi, tuan-tuan. Tak percaya pergi. Saya duduk sana sebulan. Kita tengok Camry kan. Kalau kita Malaysia, kalau beli Camry ni, balik kampung senyum, tuan-tuan. Sana teksi Camry, tuan-tuan. Kalau nak mewah sana apa? Bentley, Alphard orang tak tengok, tuan-tuan. Bentley, Lamborghini, Bugatti Veyron, Hummer. Tahu Hummer? Bukan Hammer, Hammer meretun. Hummer, tuan-tuan. Tuan-tuan tembak dengan M16 tak tembus kereta dia. Mewah, tuan-tuan. Nak mewah tengok sana. Tapi Islam apa? Pandangan masyarakat pada Islam sekarang. Kemewahan berada pada Islam. Kemewahan, kesenangan. Tuan-tuan pergi Dubai, bela rimau, bela singa. Orang barat tak buat, mereka buat bela dalam rumah pula tu. Kaya sangat. Betul? Tuan-tuan, tapi apa pandangan dunia pada Islam? Dunia hina, tuan-tuan. Pasti apa dunia hina? Mereka hidup mewah, Palestin susah. Dunia hina. Dunia hina, tuan-tuan. Mereka hidup senang, umat Islam di Syria susah. Mereka hidup senang, umat Islam yang berada di mana? Myanmar kan, Rohingya teruk. Saya ingat dulu malu, tuan-tuan, masa saya duduk di Qatar, tuan-tuan. Saya minta maaf, lajak sikit, tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya duduk di Qatar dulu, saya mengajar kursus bahasa, tuan-tuan. Dalam kelas saya tu ada 2 orang Amerika, orang putih daripada USA, tuan-tuan, Amerika Syarikat. Tapi boleh cakap Arab. Kami cakap Arab dengan dia lah. Seorang perempuan, seorang lelaki. Yang perempuan tu masuk Islam lah. Yang perempuan tu masuk Islam. Ada yang lelaki, tuan-tuan. Yang lelaki tu ketika mana apa, kami punya pensyarah, dia bentangkan satu video. Depa apa, orang Qatar ni bida nombor, tuan-tuan. Bida nombor apa? Nombor plate kereta. Bida.
Nombor satu kot macam tu lah. Kan bida kan, bida. Orang Arab ni memang budaya dia pakai jubah tu tuan. Betul tak? Kita kalau Malaysia pakai jubah ni, rasa macam ulama tu tuan. Arab kita memang dia pakai jubah pun. Dia pakai jubah tuan. Pakai jubah dan pakai kopiah, pakai serban yang apa? Serban yang apa? Ada macam apa? Macam tu kan? Macam tu. Bukan serban macam haji pakai ni. Serban haji pakai ni bagus. Ni cara ulama pakai. Arab pakai tu budaya dia tuan. Yang dia pakai buah kopiah, dia buah kain merah tu kan. Lepas tu yang dia buah tali apa? Hitam. Tali hitam tu dulu nak ikat unta tuan-tuan. Tapi dah tak ikat unta, dia pun naik Ferrari tuan-tuan. Tapi dia pun jadi adat dia pun lah. Dia pun pakai juga. Pakai. Dalam video tu semua pakai jubah putih, semua pakai kopiah putih dengan serban merah tu. Yang bubuh macam tu. Ciri-ciri orang Islam. Ramai-ramai duk bida nombor. Bida nombor pelik. Bida. Last kali satu orang tu menang. Berapa juta saya tak ingat, dia banyak juta lah tuan-tuan. Berapa juta USD. Dia tunjuk video tu kan. Saya ingat lagi kawan saya Amerika. Dia kata apa? Ketika mana pensyarah kata, apa pendapat kamu tentang video ni? Dia kata apa? Yang orang Amerika tu kata Robbie. Tentang Robbie tu apa? Tentang Robbie. Robbie maksud dia bangang, tolol, bahlul. Itulah Robbie tuan-tuan. Saya terkejut tuan-tuan bila dia sebut. Kenapa dia kata Robbie? Bodoh. Habis duit berjuta-juta USD untuk nombor. Bodoh dia kata. Padahal duduk dekat dengan Palestin. Dia bukan Islam, dia Kristian. Malu tuan-tuan. Pakaian macam Islam. Tengok betul kata Sayyidina Umar, kita bukan mulia pasal ada Ferrari, ada Velfire, ada Bugatti Veyron, ada yacht, ada orang tak pandang pun tuan-tuan. Orang tak pandang lah. Kita mulia kerana Islam. Tapi kalau orang Islam pun hina hukum Islam, habis tuan-tuan. Orang Islam pun hina hukum Islam, memang hina lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Saya habiskan boleh tuan-tuan sikit tak banyak ni. Boleh tak? Terlajak sikit. Boleh tolong sikit saya habiskan. Boleh kat imam tu? Okey lah. Okey, imam kata boleh tak apa. Baik tuan, kemudian minta izin. Dia pun masuk jumpa Sayyidina Umar. Dia kata apa? Falamma dakhala, bila apa Uyainah bin Hisn ni jumpa Sayyidina Umar, jumpa personal ni, secara istimewa lah jumpa ni. Qal, dia berkata, ya Ibn al-Khattab, wahai anak Khattab. Ini memang biadab tuan-tuan. Macam kita kalau tuan-tuan pemimpin sekarang ni, kita apa? Ismail Sabri kan, Perdana Menteri kita kan, kita panggil YB ke kan, hormat. Ini panggilan biadab. Dipanggil apa? Kalau kita jumpa, contohnya lah, kita punya Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri datang ke kampung tua ni, tuan-tuan kata, woi anak Sabri. Begini memang kena luku dah tuan-tuan. Ini biadab tuan-tuan. Dah lah jumpa secara personal, jumpa dalam keadaan yang kita panggil secara yang khusus untuk dia. Tiba-tiba panggil wei anak khatab. Biadab tuan-tuan. Panggilan mudah biadab. Baik tuan-tuan. Kemudian dia kata apa? Hatta tuan-tuan tak payah panggil Perdana Menteri ya tuan-tuan. Kita punya ni je parlimen ke betul tak kan? Tuan-tuan ni Semangui ya? Semangui ya? Razman lah, Haji Razman kan? Betul tak Haji Razman ni? Tuan-tuan tak panggil Haji Razman bin Zakaria, betul tak? Tuan-tuan tak panggil Razman, weh anak Zakaria. Macam tu lah. Memang biadab lah. Baik, jadi dia kata, wahai anak Khattab, Fawallahi ma tu'nal jazal, ma tu'tinal jazal. Demi Allah, hang ni tak bagi kami kesenangan. Maksud dia tak adil lah. Hang ni tak bagi kesenangan. Kemudian wala tahkum fina bil adil. Hang ni tak adil dalam pemerintahan. Mai bukan nak jumpa ni, ingatkan dia nak minta bantuan apa? Rupanya mai nak kutuk tuan-tuan. Mai nak jumpa personal ni, nak kutuk depan-depan bagi puas hati. Pangai huduh lah Uyainah bin Hisn ni. Dan hang ni tak adil. Faghadiba Umar radhiyallahu an hatta hamma ayyuqa bih. Sayyidina Umar tiba-tiba marah. Sehinggalah hampir-hampir dah Sayyidina Umar nak jatuhkan hukum. Boleh jatuhkan hukum lah, boleh sebab pasal orang ni fitnah dan kurang adab. Betul tak? Kurang adab. Baik, faqala hur, boleh takzir macam ni. Nah, takzir ni maksudnya kita denda lah yang sesuai dengan pemimpin. Mungkin sebab 2-3 kali ke sebagai peringatan. Faqala hur, maka berkata Hur. Waktu Sayyidina Umar marah ni, maka Hur kata kat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hur ni anak saudara pada Hisn ni lah, Uyainah bin Hisn.
ya Amirul Mukminin, wahai, yang ni panggilan hormat, wahai ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam. Ini panggilan dia yang sebenar. Kalau kita Perdana Menteri lah. Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, orang boleh sebut macam ni. Hatta kalau kita di Perak ni datang Sultan Nazrin kan, Sultan Nazrin bin apa, Ibnu Marhum Sultan Azlan, mai kat kampung tua, Sultan kata, "Weh anak Azlan." Macam mana? Saya tak tahu. Saya telah kena menampak tuan. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ni firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dia? Khuzil afwa, maafkanlah, berilah kemaafan. Wa'mur bil 'urfi, suruhlah kebaikan. Suruh kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, jangan layan orang yang bodoh, orang yang jahil tuan-tuan. Orang yang bodoh ni tak ada ilmu tapi suka bercakap merapu tuan. Itu jahil tu. Macam ni lah. Kemudian apa kata? Wa inna hadha minal jahilin, kata Al-Hur, ni aku punya pak saudara aku ni, dia ni jahil. Ini jahil. Quran kata orang jahil jangan layan. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqaffan inda kitabillah, rawahu Bukhari. Kata apa? Uyainah ni, kata Ibnu Abbas, bila dengar je ayat Quran, tadi Sayyidina Umar marah sebab kena hina berdepan kan, hina. Bila dengar ayat Quran ni, hilang terus marah dia. Wa kana waqafan inda kitabillah, kata Ibnu Abbas. Sayyidina Umar ni, Ibnu Abbas ni termasuk ahlul bait Nabi ya. Daripada anak Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar ni adalah orang yang sangat-sangat berhenti pada Al-Quran. Mana dia apa? Bila dengar je ayat Quran, stop terus, ikut apa yang sebut dalam Quran. Kita nak bertindak apa-apa, tiba-tiba Quran sebut lagu ni, stop terus, ikut Al-Quran. Itu makna dia. Bila kita nak bertindak, Al-Quran sebut lagu mana, stop terus, ikut Al-Quran, hentikan tindakan kita. Itu makna dia. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, habislah tuan-tuan, insya-Allah. Akan datang kita pergi hadis yang ke-51 tuan-tuan lah. Hadis yang ke-51. Kalau tuan-tuan ingat dulu Sayyidina Umar juga pernah nak sekatkan apa, mas kahwin. Mas kahwin Arab mahal tuan-tuan, berjuta-juta, sampai sekarang pun mahal, ratus ribu tuan-tuan, mahal mas kahwin. Zaman Sayyidina Umar pun mahal dah. Sayyidina Umar pernah nak sekat mas kahwin, jangan mahal. Nak sekat sebab susah nak kahwin. Bila Sayyidina Umar bangun cakap kat orang ramai supaya mas kahwin diringankan, jangan mahal sangat, susah nak kahwin. Bila Sayyidina Umar cakap, seorang perempuan, orang perempuan ni dia kata, ya Amirul Mukminin. Orang perempuan ni, malaka ya Amirul Mukminin, bukan hang punya, bukan hak hang wahai pemimpin umat Islam. Ya Amirul Mukminin, bukan hak hang, ataupun hang tak ada hak nak mengurangkan kadar mas kahwin. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa in arastum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhunna syai'a. Dalam Quran sebut, apabila kamu nak apa, cerai satu isteri, lepas tu nak kahwin dengan isteri lain kan, jangan ambil harta yang kita berikan pada isteri yang pertama. Maksud dia mas kahwin lah. Dalam ayat ni dia sebut qintaran. Qintar maksud dia apa? Satu jumlah harta yang besar. Makna dia orang perempuan dia boleh letak mas kahwin walaupun mahal, itu hak dia. Keluarga perempuan boleh letak mas kahwin yang mahal, itu hak dia. Bila dengar ayat ni, Sayyidina Umar terdiam terus, tak jadi buat, cancel terus. Tapi sebaik-baik mas kahwin murah lah, jangan main sangat. Barulah berkat. Saya minta maaf tuan, terlajak banyak tuan-tuan. InsyaAllah akan datang hadis yang ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an huma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la matuda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.